Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Abdul Rahman sebagai penerbit dalam dokumentari khas Kematian Tanpa Talqin. Jadi pengalaman saya sepanjang di FINAS, actually sebelum ni memang saya ditugaskan untuk menerbitkan dokumentari lah. Tapi bila kita dah disatukan, jadikan satu unit, so bukan saja dokumentari, promo, pesanan khidmat awam, iklan pun kita ada terbitkan jugalah. Di situ peranan saya yang diberi as a penerbit lah. Bukan saja dokumentari pendek, bukan saja dokumentari kapsul, tapi promo juga kita hasilkan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zafirin bin Muhammad Taha. Saya di dalam video pendek Kematian Tanpa Talqin ni saya berperanan sebagai pembantu penerbit dan juga jurukamera. Betul. Jadi pengalaman saya di FINAS, saya baru saja sebenarnya berada di FINAS, tak sampai sekitar 4 tahun. Jadi memang saya juga terlibat dengan penerbitan seperti dokumentari, iklan, pesanan khidmat awam dan juga promo-promo lah di TV. Jadi memang khusus saya di bahagian penerbitan sajalah. Okey, pada mulanya saya agak terkejut lah sebab kita dapat invitation daripada MPI, Malaysian Press Institute, mengatakan saya adalah calon pemenang untuk kategori berita video terbaik. So jadi pada waktu tu saya tak ada fikir apalah, saya rasa okey, kita pergi je lah, attend je lah majlis anugerah tu. And then bila sampai di forum tu, di majlis tu, kami FINAS diumum sebagai pemenang gangsa ataupun pemenang tempat ketiga dalam kategori berita video terbaik. So perasaan waktu tu ialah first tu macam percaya tak percaya, dan okey, saya rasa benda ni satu pengiktirafan bukan kepada saya juga, kepada semua tenaga kerja, seluruh tenaga kerja FINAS, daripada pengurusan tertinggi, daripada semua yang terlibat, APM semua sendiri. Saya rasa dengan kemenangan ni boleh melonjakkan lagi semangat kami ataupun tim-tim ataupun APM sendiri untuk cetuskan lagi lebih idea. So bila dah diumum sebagai pemenang gangsa tu, saya sendiri rasa okey, ini adalah permulaan untuk capai ke tahap yang lebih tinggi lah. Perasaan saya sangat, pertama sekali bersyukur lah, bersyukur sangat-sangat sebab walaupun tak dapat nombor 1, dapat nombor 2, tapi dapat nombor 3, tapi bagi saya ia satu pencapaian kerana jumlah penyertaan di pertandingan tu sebanyak 57 penyertaan. Jadi daripada 57 tu, antaranya nama-nama besar yang hantar, nama-nama pengamal media yang hantar. Sebab macam kami FINAS ni, kami lebih kepada penerbitan, salah satunya arsip lah, untuk simpanan event-event, majlis-majlis rasmi kerajaan. Tapi bila kita melibatkan diri juga dengan orang kata narrative storytelling, dan kita berjaya dapat iktirafan ni, jadi saya sangat-sangat bersyukur lah. Okey. Jadi Cik Muhammad yang tercetusnya idea ni. So apabila idea ni datangnya idea daripada dia, so kami dipanggil untuk berbincang dan brainstorm lah. Kita tengok mana part yang boleh kita highlight. Okey, memang pada asasnya nak ke bumi mayat COVID, tapi bagaimana kita nak cantikkan dia punya cerita tu, nak dapatkan karakter, seorang karakter yang boleh membawa jalan cerita ini lebih dekat kepada penonton. Jadi kita dipanggil untuk berbincang dan brainstorm untuk cantikkan idea tu. So apabila perbincangan tu dah dimuktamadkan, apa yang kita perlu, so, satu perbincangan dengan APM jugalah,
bagaimana kita nak highlight apa yang kita nak. So idea tu asalnya daripada situ dan kita kembangkan sama-sama tim. Cabaran jadi cabaran utama saya rasa saya nak cakap keseluruhan daripada awal tu sebab saya lebih kepada juru kamera lah. Ni pandangan saya dengan juru kamera lah. Yang pertama hari pertama tu first time kita nak terlibat dengan pengkebumian jenazah tu lah. Cuaca sewaktu tengah hari pukul 12 sangat-sangat panas. Tapi saya tak merasa pakai PPE waktu panas tu, yang pakai hanya Wafi lah. Tapi saya rasa bahang dia yang pertama bila cuaca panas tu dan bila kita bekerja, orang kata ia sangat-sangat meletihkan. Jadi bila tengah syuting and then jenazah tu kebetulan dia sampai agak lewat jadi kita terpaksa tunggu. Dan sewaktu tu Cik Wafi dah pakai PPE untuk standby untuk bersama kamera masa tu. Jadi bila cuaca panas macam tu, memang ia menjadi satu pengalaman yang baru lah untuk kita bekerja keras di cuaca. Kita tahulah cuaca di Kedah macam mana kan, sawah padi pun hidup macam mana. Jadi memang sangat-sangat panas. Itu untuk first day lah. And then selepas tu ada lagi cabaran utama dia waktu malam, pengkebumian jenazah di mana, Alustar kan? Di Alustar waktu malam. Kita sampai je di lokasi dan standby lah nak pakai PPE apa semua tu. Kemudian kita nampak di kubur tu sangat gelap. Jadi kita standby lah untuk pasang sedikit lighting apa semua. Tiba-tiba hujan. Hujan lebat kan? Selebat-lebatnya. Selebat-lebatnya. Bila hujan ni, satu lampu kita pun agak, orang kata, agak besar juga untuk kita pasang. Tapi alhamdulillah dipermudahkan lah waktu tu. Jadi kita dapat tutup lampu tu, dapat cover semua. Bila kita dah selamatkan equipment, salah satu problem dia ialah tanah. Bila tanah tu, bila hujan dan kebetulan kubur tu di tepi sungai, bila korek je kubur tu keluar air. Bila korek je keluar air dan kita terpaksa pump air keluar bersama APM Alustar lah masa tu. Dan lantai juga menjadi licin. Jadi itu satu pengalaman yang tak boleh dilupakan lah untuk sebagai seorang yang terlibat dengan penerbitan ni. Sebab ia pengalaman yang sukar lah, semua orang nak rasa benda tu. Pada waktu hujan tu juga sebenarnya jenazah tu pun sampai agak lambat. So bila dah lambat, kita dah berpakaian PPE dah waktu tu lah. Dan hujan sangat lebat dan kita sebenarnya terhad. Kamera Cik Zaf dan saya sini pun handle kamera, dia terhad. Jadi bila lampu semua dah naik, kita dah standby tunggu jenazah sampai tu, hujan semakin lebat dan semakin lebat. So dia punya pengalaman tu, kita dikubur waktu tu, semua staff ataupun semua pegawai APM ada di depan. Macam kita orang nak kena standby, nak tunggu ketibaan mayat tu sampai, kita nak capture, nak tangkap momen awal tu. Kita terpaksa duduk sorang-sorang di kubur di dalam. So bila kita duduk tu dengan hujan, dengan kita nak kena cover kamera, takut dekat air masuk dekat dalam mic apa semua kan. Pada waktu tu lah ada rasa perasaan pelik-pelik kan. Kubur yang tadi yang dah kosong, dah dipump tu dah penuh balik. So apabila mayat sampai, kita dah dapat capture tu, terpaksa tunggu untuk pump air keluar balik. Dan kita sendiri pun waktu tu tak boleh nak berjalan sebab terlalu licin. Merangkak, sambil pegang kamera merangkak kan. So benda-benda tu semua dia pengalaman yang manis lah bagi kami. Sebab kita boleh lihat sendiri betapa susahnya untuk handle jenazah COVID ni. Dan pada ketika itu hanya APM sahaja yang ada untuk selesaikan tugas tu. Bercerita berkenaan COVID ni ialah kita berhadapan dengan virus. So
pada ketika itu agak janggal bagi kami sebab semua peralatan kami perlu wrap. Kita kena tutup dengan plastik apa semua sebab kita nak handle tu ialah kamera, kita nak pegang, kita banyak button yang kita perlu tekan untuk kita fokus untuk apa semua kan. Tapi bila wrap dia agak susah sebenarnya untuk kendalikan kamera tu. Cuma pada satu ketika tu waktu malam kita nak tangkap satu momen capture di mana kamera tu berada di dalam liang lahat. So kita terpaksa letak GoPro tu betul-betul di dalam kubur yang akan ditempatkan jenazah tu dan akan dikuburkan di situ. Kubur yang sama kita letak kamera dan kita tanam kamera tu di dalam tanah. Okey, waktu tu sebelum sampai jenazah lah. Jadi selepas kita dah capture, kita dah rakam, jadi mesti kita nak preview, kita nak tengok balik sesuai ke tak, angle tu betul ke tak kan. Jadi cameraman cakap kita preview balik lah tadi. So bila waktu tu nak preview, kita tahu GoPro selalunya tak ada masalah untuk kita nak preview lepas kita dah record. Jadi pada waktu tu berkali-kali kami cuba untuk playback footage rakaman tu, tapi kami tak dapat tengok apa yang berlaku sebenarnya. Dan pada ketika tu saya bincang dengan Zaf as a cameraman saya cakap tak apa, kita tak perlu record lagi benda ni, kita bawa balik je di rumah, kita tengok footage tu sebab kita memang tak boleh preview, tak boleh tengok langsung di kamera tu. So benda tu agak pelik lah bagi kami kan, sebab sepanjang beberapa hari kami syuting tak ada sebarang masalah pun daripada equipment kami, walaupun kena hujan, kena air, tak ada masalah. Cuma pada hari tu saya tak tahu apa jadi dengan kamera tu. So bila kita playback balik di rumah pun video tu still stuck, dia tak boleh. Saya tak tahu macam mana. Itulah pakaran kameraman kita juga, dia pun tahu macam mana dia buat dengan rakaman tu dan kita dapat juga. Tapi kita dapat pun berapa second ni kan? Berapa saat sahaja untuk tu. Yang lain yang kita record sepanjang tu tak boleh buka, tak boleh tengok, tak boleh preview. Waktu di lapangan, di kubur tu lah, sebalik rumah bila buka kat laptop. Okay. Perancangan tu memang kita sentiasa bersedialah dengan perancangan-perancangan baru untuk tambah baik apa penerbitan yang sebelum ni kita buat. Cumanya perancangan tu mestilah datang dengan idea yang betul-betul kuat, story yang betul-betul, cerita yang betul-betul kuat untuk kita sampaikan kepada penonton. Di mana tajuk naratif tu perlu dekat, dan kalau perlu dekat dengan penonton, dan kalau boleh benda itu berkaitan mungkin dengan isu semasa ataupun cerita-cerita yang boleh menyentuh hati. Jadi perancangan tu ada, cuma kita kena berbincang dan duduk untuk mencari idea tu bersama lah. Perancangan tu insya-Allah ada. Saya mungkin kita punya pihak pengurusan tertinggi, saya punya penyelia pun Cik Muhammad mungkin ada idea dia, ada perancangan dia tersendiri untuk lebih naikkan lagi idea tu lah. Cuma dari segi perancangan untuk dapatkan idea tu masih dalam mungkin perbincangan. Mungkin daripada pihak APM sendiri pun boleh suggest dan boleh berbincang lah. Pertama sekali senang cakap, tak ada APM, tak ada dokumentari ni kan? Sebab bila nak menerbitkan sesuatu, paling penting ialah kerjasama kan? Jadi bila contoh sebagai Finas saja yang orang kata datang untuk membuat, tak boleh, dia takkan jadi. Tapi bila Finas bekerjasama dengan APM, barulah orang kata sesuatu satu result tu akan terhasil lah. Jadi saya sangat-sangat bersyukur sebab pertama sekali PRO APM sangat-sangat membantu. Kita minta apa saja, insya-Allah mereka akan cuba bagi. Dan juga APM Kota Staff sangat-sangat memberi kerjasama. Kita cakap kita nak macam ni shot, ada sekali tu kita minta kereta van. Kita minta 6 biji dia bagi. 6 buah sorry. Kita minta 6 buah dia akan beri. Jadi kerjasama tu sangat-sangat
terbaik lah orang kata, mewakili pihak Finas, yang saya cakap mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak APM, terutamanya PRO APM dan APM Kota Star, sangat-sangat memberi kerjasama. Dan juga kepada pihak pengurusan tertinggi Finas, sangat-sangat orang kata permudahkan urusan kita, dan alhamdulillah kita telah berjaya ke satu level yang orang kata bukan senang lah kita nak dapat, nak capai. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada APM yang membantu pihak Finas menjayakan dokumentari ini. Tanpa APM kita pun cakap akan tak boleh nak laksanakan dengan cakap apa, dengan baik. Sebab okey, karakter tu adalah orang APM. Dia je yang tahu apa yang dia buat, apa yang terjadi. So apabila APM bantu kita untuk dapatkan orang yang boleh menceritakan pengalaman, dia punya peristiwa yang berlaku sepanjang menguruskan jenazah tu, itu adalah cakap apa, selling point untuk mendekatkan cerita tu kepada orang. So penghargaan untuk APM Kota Star juga yang tak pernah loket masa lah untuk kami, sanggup tunggu tak kisah dari pagi, tengah hari, petang, walaupun pada ketika itu ada beberapa jenazah perlu diuruskan, tapi layanan terhadap kami dan untuk memberikan kerjasama yang terbaik untuk kami rakamkan peristiwa itu sangat-sangat baiklah. Dan kepada PRO Ketapatan Awan di HQ sini pun sangat-sangat membantu daripada mula sampai habis. Okey, dari pemudahkan urusan kami untuk masuk ke hospital, okey, berurusan dengan penduduk-penduduk setempat untuk meyakinkan dia sebenarnya waris, tak semua waris mangsa benarkan untuk kita rakam momen tu, tapi dengan kerjasama dan sokongan padu daripada semua pihak, APM sendiri, benda ni berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak APM, khususnya PRO APM dan APM di Kota Star yang banyak membantu kami sewaktu kami menjalankan produksi ini. Terima kasih banyak kerana sudi bekerjasama dengan Finas. Kita harap ini bukanlah kerjasama terakhir. InsyaAllah mungkin akan ada lagi projek yang akan datang bersama-sama kita terbitkan. Terima kasih banyak APM. Terima kasih dan terima kasih. Terbaik. Terima kasih.